Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Okey. Baiklah ya. Okey, kali ni video cikgu nak ajar kamu semua Matematik tahun 4. Sila buka muka surat 128. Ya, tajuk selesaikan masalah melibatkan wang. Okey. Ini buku teks. Yang cikgu punya buku teks digital. Okey, untuk contoh yang pertama ni cikgu akan ambil dalam buku teks. Kenapa nanti? Okey, kita akan ambil ini ya. Okey. Tajuk selesaikan masalah ni sentiasa dah ada, dah 2 kali dah rasanya kamu dah belajar. Okey, cuma yang kali ni melibatkan wang. Benda yang sama saja, ya. Mesti ada operasi tambah ataupun tolak ataupun darab ataupun bahagi ataupun ada gabungan operasi. Okey, kita selesaikan yang ni dulu ya. Okey, nombor 1, jadual menunjukkan harga peralatan komputer yang dibekalkan oleh seorang pemborong ke 3 buah kedai komputer. Hitung jumlah harga peralatan komputer yang dibekalkan. Okey, kamu rujuk buku teks kamu ya. Cikgu rujuk buku teks cikgu. Okey, ya, contoh pertama daripada cikgu ya. Okey. Okey. Mula-mula mestilah kamu fahami dulu soalan tersebut dan keluarkan maklumat yang ada dalam tu. Okey, macam ni. Bila mula kena baca ya. Okey, kemudian kita fahami soalan tu, bahawa soalan tu ada seorang pembekal. Ya, seorang pembekal. Pembekal barang komputer ke 3 kedai A, B dan C. Okey, ada harga pada jadual dalam buku teks ya. Okey, dan kemudian yang lain dia cakap hitung jumlah harga keseluruhan lah, senang. Okey, itu je maklumat yang kita dapat. Kita fahami dan keluarkan maklumat. Dan kemudian kita kena tentukan operasinya. Jadi berdasarkan pada senarai harga tu, okey, bekal barang ke 3 kedai komputer, hitung jumlah harga keseluruhan. Jadi kena buat operasi tambah. Kita buat saja operasi tambah. Okey. Kita tambahkan keseluruhannya. RM12,425. 425 ringgit 20 sen tambah 19,899. 19,899 ringgit tambah satu lagi 28,170 ringgit. 28,170 ringgit. Okey. Jadi ni kita dah ada operasinya. Jadi kita akan tambahkan yang ni dengan yang ni, dan kemudian dapat jawapan tambah dengan ini pula. Okey. Kita buat. Okey, bismillah. Okey, RM12,425.20 okey, tambah. Okey. 19,899 ringgit tidak ada sen. Kan? Tahu sifar tak ada sen. Okey, 99891. Nak mengelakkan daripada tersilap isi di tempat yang sepatutnya. Okey, seterusnya kita selesaikan. Okey. Titik turun. Okey, sifar tambah sifar 2 tambah sifar 2, 5 tambah 9 14. 1 tambah 2 tambah 9 12. 1 tambah 4 tambah 8 13. 1 tambah 2 tambah 9 12. 1 tambah 1 tambah 1 3. Okey, 32,320
RM24.20. Okey, kemudian dah tambah 2 ni, tambah dengan ini pula. Okey, tambahkan lagi RM28.170. Tidak ada sen. Okey, sifar 7182. Okey, kita selesaikan. Tambah titik dulu. Sifar tambah sifar, sifar. 2 tambah sifar, 2. 4 tambah sifar, 4. 2 tambah 7, 9. 3 tambah 1, 4. 2 tambah 8, 10. 1 tambah 3 tambah 2, 6. So, kita dapat jawapannya RM60.494.20. Kena tulis di sini. Ya, RM60.494.20. Okey. Faham macam mana? Ya. Okey, kemudian kamu boleh semak semula. Okey. Jumlah harga peralatan komputer yang dibekalkan ialah RM60.494.20. Kamu boleh tulis. Okey. Seterusnya. Yang ni yang menarik perhatian cikgu. Kenapa cikgu nak buat soalan ni? Kamu tengok yang dekat bawah tu. Yang tu. Hitung beza harga peralatan komputer di antara kedai A dengan kedai C. Okey. Contoh yang kedua daripada cikgu. Sebentar. Okey, sebelum tu pause kan dan salin ni dalam buku matematik 1. Kalau dah habis matematik 1, buat dalam matematik 2. Okey, kita teruskan. Okey, nombor 2 ya. Okey, seterusnya tadi hitung beza harga peralatan komputer antara kedai A dengan kedai C. Okey. Okey, ya, macam biasa kena fahami soalan tu, keluarkan maklumat. Okey, dia nak hitung beza kedai A dan C. Carilah beza. Harga dah ada. Kedai A dan kedai C. Kedai A RM12.425.20. Kedai C RM28.170. Okey, saya tulis ni ya. Okey, jadi kita tolak. Okey. Ambil yang besar lah bila nak cari beza. Beza kena tolak. Okey, ambil yang besar. RM28.170 tolak RM12.425.20. Jadi dapatlah. Akan dapatlah jawapannya. Okey, seterusnya selesaikan. Okey. RM28.170 tolak. Okey, ni tak ada sen kan? Taruh sifar sini. Okey, tolak RM12.425.20. Titik 20 sen. Okey, 5, 2, 4, 2, 1. Okey, tolakkan dia. Titik turun dulu. Sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak 2, tak boleh. Ya, dia nak. Okey, ambil dengan ni tak boleh miskin. Ambil dengan ni boleh. Ambil 1 tinggal 6, bagi dia 1. Tapi dia nak ambil tinggal 9, bagi 1. 10 tolak 2, 8. 9 tolak 5, 4. 6 tolak 2, 4. 1 tolak 4, tak boleh ambil sini, tinggal 7. Bagi dia 1. 11 tolak 4, 7. 7 tolak 2, 5. 2 tolak 1, 1. Okey. Jadi kita dah dapat dah beza dia. Ialah RM15.744.80. Beza harga antara kedai A dan C ialah RM15.744.80. Okey. Harapnya kamu faham. Ya, itu contoh yang kedua daripada cikgu ya. Okey, baiklah. Okey. Okey, rujuk lagi buku teks kamu. Muka surat 129.
Okey. Okey, jangan lupa ni pausekan dulu dan salin sebagai nota. Okey. Okey. Kita pergi kepada contoh 3. Daripada cikgu contoh 3. Okey. Okey, ini nak terangkan macam mana. Perlu cikgu ambil yang ni ke? Dah ada ni. Okey. Kita buka. Kamu buka muka surat 132. Okey, 132 Okey, 132 tu uji diri latihan dalam buku teks. Okey. Cikgu akan jawab dan kemudian ada 7 soalan. Cikgu akan pilih jawab dan kamu tengok macam mana cara selesaikannya. Okey. Kita tengok soalan nombor 1. Okey, soalannya, kutipan sumbangan kebajikan sebanyak RM85,475.80 diagihkan kepada 3 buah rumah kebajikan. Rumah Anak Yatim Fikrah dan Cahaya. Masing-masing menerima RM25,630 dan RM19,570.50. Selebihnya diterima oleh rumah kebajikan warga Emas. Berapakah jumlah wang yang diterima oleh rumah kebajikan Fikrah dan Cahaya? B. Hitung sumbangan yang diterima oleh rumah kebajikan warga Emas. Okey, kamu rujuk soalan dalam buku teks kamu ya. Okey. Tengok macam mana nak diselesaikan. Okey, macam biasa. Bila dah dapat soalan tu baca. Dah baca, fahami soalan tu dan keluarkan maklumat. Okey. Okey, kita tengok Okey. Kita nak jawab yang tak apalah, sebelum kita jawab tu, okey, kita tengok maklumat daripada pernyataan itu. Kutipan sumbangan kebajikan sebanyak RM85,475.80 diagihkan kepada 3 buah rumah kebajikan, Rumah Anak Yatim Fikrah dan Cahaya. Ada dua. Rumah Anak Yatim Fikrah. Lepas tu Rumah Anak Yatim Cahaya. Ada 2 tu. Okay, masing-masing menerima RM25,630. Itu yang Fikrah. Dan seterusnya RM19,570.50. Selebihnya rumah kebajikan warga Emas. Okey, baiklah. Dia cakap sumbangan keseluruhan berapa? RM85,475.80. Okey, kemudian diagihkan kepada 3 buah rumah kebajikan. Rumah Anak Yatim Fikrah. Okey, dan satu lagi satu lagi Rumah Anak Yatim, Rumah Anak Yatim apa? Cahaya. Okey, dia cakap situ masing-masing menerima RM25,630. Yang mula-mula lah RM25,630. Okey, dan RM19,570.50. Okey, dan selebihnya rumah kebajikan Allahu Akbar. Kebajikan warga Emas. Kita tak tahu. Dia cakap yang selebihnya. Sahaja dia cakap. Okey, jadi kita tengok soalan tu. Okey. A. Yang A ni kita nak jawab dulu. A.
berapakah jumlah wang yang diterima oleh rumah kebajikan Fikrah dan Cahaya. Okey, tengok. Kita dah fahami. Kemudian kita dah keluarkan maklumat. Dia tanya jumlah wang yang diterima oleh rumah kebajikan Fikrah dan Cahaya. Okey. Okey. Fahami soalan. Dia nak jumlah wang Fikrah dan Cahaya. Okey. Jadi bila dia kata jumlah wang ni kena tambahkanlah. Okey, tambahkan rumah anak yatim Fikrah RM25,630 tambah dengan rumah anak yatim Cahaya RM19,570.50. Okey, jadi teruskan kita buat. Tambahkan saja. Okey. Okey, RM25,630. Tak ada sen ya, sebab ni ada sen. Kena letak. Tambahkan dengan ni 50 sen. Okey, sifar 7591. So, kita akan dapat jawapan dia. Okey, titik turun dulu. Sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah 5, 5. Sifar tambah sifar, sifar. 3 tambah 7, 10. 1 tambah 6 tambah 5, 12. 1 tambah 5 tambah 9, 15. 1 tambah 2 tambah 1, 4. So, jawapannya ialah jumlah wang yang diterima oleh dua rumah anak yatim ni ialah RM45,200.50. Okey? Faham tak? Okey, okey, tolong pausekan dan salin perkongsian cikgu ni. Okey. Seterusnya, yang B pula kita nak jawab macam mana B. Okey, yang B tu hitung sumbangan yang diterima oleh rumah kebajikan warga emas. Fahami soalan dan keluarkan maklumat. Yang cikgu faham soalan tu dia nak jumlah rumah kebajikan warga emas dapat. Okey, jadi sekarang ni jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan ni. Okey, jumlah yang rumah anak yatim 2 tu dapat ni. Yang selebihnya dia cakap rumah kebajikan warga emas. Jadi kita kena ambil yang 85,475.80 tolakkan dengan ni jumlah keseluruhan yang rumah anak yatim dapat tu. Okey, RM45,200.50. Jadi itulah yang rumah kebajikan warga emas dapat. Okey, jadi teruslah kita buat, jangan buang masa lagi. Okey, RM85,475.80 tolak. Okey, titik 50 sen. Sifar 2 5 4. Okey, baiklah. Tolak ya. Okey, titik turun dulu. Sifar tolak sifar, sifar. 8 tolak 5, 3. 5 tolak sifar, 5. 7 tolak sifar, 7. 4 tolak 2, 2. 5 tolak 5, sifar. 8 tolak 4, 4. Okey, so rumah kebajikan warga emas dapat RM40,275.30. Okey, tu untuk soalan 1. Ya. Untuk soalan 1 yang tu yang cikgu tu. Harap kamu faham ya. A dan B. Okey. Pausekan dan salin keseluruhannya. Okey. Pausekan dan salin dulu ya. Okey, baiklah ya.
Okey, nombor 1 dah dijawab. Okey, seterusnya. Nak cikgu jawab yang mana? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 soalan lagi. Okey, yang mana? Kita pergi pada nombor 3 lah ya. Gambar menunjukkan harga sebuah motosikal. Syarikat Pengangkutan Masuri Jaya membeli 9 buah motosikal untuk keperluan perniagaannya. Berapakah harga 9 buah motosikal itu? Kamu rujuk buku teks kamu ya. Okey. Ini contoh 4 daripada cikgu ya. Okey, contoh 4 daripada cikgu. Okey. Dapat soalan tadi kita baca lah kan mula-mula, lepas tu kita fahami soalan itu dan keluarkan maklumat. Maklumatnya ialah gambar menunjukkan harga sebuah motosikal. Harga 1 buah motosikal. Berapa ringgit ya? 6,506 ringgit 90 sen. 6,506 ringgit 98 sen. Okey. Kemudian syarikat Pengangkutan Masuri Jaya membeli 9 buah motosikal untuk keperluan perniagaannya. Berapakah harga 9 buah motosikal itu? Okey. Terus kita. Terus kita tahu dah berapa harga 9 buah motosikal. Okey? Jadi terus kita tahu. Okey? Jadi kena buat darab lah. Ni darab dengan 9. Okey? Tuliskan 6,506 ringgit 98 sen darab dengan 9. Jadi dapat berapa? Terus kita buat dalam bentuk lazim ya. 6,506 ringgit 98 sen darab 9. Okey. Teruskan. Kita buat. Okey, 9 darab 8 apa? 72. 9 darab 9 81 tambah 7 88. 9 darab 6 54 tambah 8 62. 9 darab sifar tambah 6 6. 9 darab 5 45. 5 4. 9 darab 6 54 tambah 4 58. Dah belum? Belum, ni ada titik ni. 1 2 titik. 1 2 titik. So 9 buah motosikal ialah berharga RM55,562.82 sen. Okey. Dah. Okey. Okey, senang kan? Kena faham soalan dan keluarkan maklumat tu. Ya, kena banyak berfikir soalan macam ni. Okey, jangan lupa pausekan, salin contoh ni. Okey. Dah. Okey. Nombor 1, nombor 3 dah. Okey, nak cikgu buat lagi? Kalau macam tu, cikgu buat lagi lah. Nombor tadi nombor 3, nombor 2, nombor 1, nombor 3, nombor 5. Gaji tahunan Puan Kumari berjumlah RM85,675.80. Hitung gaji bulanan Puan Kumari. Allah, sangat senang ini. Okey. Contoh cikgu nombor 5. Okey. Puan Kumari. Okey.
soalan tu kena baca dulu mula-mula. Lepas baca, fahami soalan tu, keluarkan maklumat. 1 tahun gaji Kumari, Puan Kumari ialah sama dengan berapa? 85,675 ringgit 80 sen. Lepas tu dia nak tahu gaji apa? Gaji bulanan. Sebulan lah maksud saya. Gaji bulanan berapa? So, ni setahun. Setahun ada berapa bulan? 12 Jadi kena bahagi dengan 12. Okey, terus kita buat. 85,675 ringgit 80 sen bahagi 12. Okey, macam tu. Okey. Jadi kita buatlah bahagi. Okey. Bahagi saya guna teknik pagar. Okey. 8 5 6 7 5 titik 8 sifar. Okey, bahagi bagi berapa? 12. Okey. Pagar. Saya guna teknik pagar. Pagar. Okey, baiklah. Buat CP12, gandakan 12. Ini 1. CP1 darab 1 12. Sebelum tu darab sifar. Okey, 12 tambah 12 24. 24 tambah 12 36. 36 tambah 12 48. 48 tambah 12 60. Betul? Okey, 60 tambah 12 72. 72 tambah 12 84. 84 tambah 12 96. Cukup sampai situ dulu ya. Ni darab 2, darab 3, darab 4, darab 5, darab 6, darab 7, darab 8. Okey. Kita tengok macam mana nak buat ya. Terus garis sini. Okey, tolak. Okay, 8 tengok. Ada 8? Tak ada. Darab sifar. 8 darab 8. 8 darab sifar 8. Baki naik. Letak sebelah dia. 85 ada. Dekat dengan 85. 84 darab 7. 84. 85 tolak 84. 1 baki. Naik atas. Tak sebelah dia. 16. 16 ada? Kena darab dengan 1. Jadi 12. 16 darab 12. 4. 4 naik atas. 47 ada. 48 kena ambil sebelumnya. 3. Darab 3 36. 7 tolak 6 1. 4 tolak 3 1. Naikkan ke atas. 115. Tak ada di sini 115. Okey, teruskan. 96 tambah 12. 6 8 9. Okey, 108 darab 9. Tak sampai lagi 115. Tambah lagi 12. 10 2 1. Ni darab 10. 120. Dah lebih. Okey, jadi kita kena ambil 9 ni lah. Darab 9. 108. Okey. 5 darab 8 tak boleh. Ambil sini tinggal sifar bagi dia. 15 darab 8 7. Sifar darab sifar 1 darab 1 sifar. Okey, 7 ni naikkan ke atas. 78 ada 78. Kena ambil 6. 72.
72. Tolakkan 8 tolak 2, 6. 7 tolak 7, sifar. Okey, 6 naikkan ke atas. 60, ada 60. Ada, darab 5. 5, 60. Sifar tak sifar, sifar 6 tolak 6, sifar. Okey, jangan terlupa. Okey, ada titik, naikkan terus. Sepatutnya naikkan terus tadi. So, kita dapat jawapannya ialah tulis. Ni yang lupa tulis. Okey, 7. Berapa? RM7,139.65 sen. Sebulan gajinya ialah RM7,139.65 sen. Senang kan? Senang. Alhamdulillah. Tolong paskan dan salin. Okey. Dah. Nak jaga ajar lagi? Okey, cikgu tunjuklah lagi ya. Satu ya. Okey, nombor 5 kita buat tadi kan? Okey, nombor 7. Okey. Hasil kutipan sewaan beberapa rumah inap berjumlah RM15,600 sebulan. Dikongsi sama banyak oleh 3 orang rakan. Berapakah keuntungan setiap orang dalam tempoh 6 bulan? Okey, ni unik sikit. Ya. Okey. Ya, jangan lupa pause, salin dulu yang ni. Okey, kita pergi kepada contoh cikgu yang ke-6. Okey, contoh cikgu yang ke-6. Okey, hasil okey. Baca, mula-mula kena baca, lepas tu kena fahami soalan dan keluarkan maklumatnya. Okey, maklumatnya ialah sewaan rumah inap desa. Sewaan lah. Berjumlah RM15,600 sebulan. Okey. Kongsi 3 orang. Dia bagi pada 3 orang. Berapakah keuntungan setiap orang dalam tempoh 6 bulan? 6 bulan setiap orang dapat berapa? Dah. Okey. Itulah dia ya. Okey. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey. Okey, jadi kita dah ni keluarkan maklumat. Okey, sekarang ni operasi apa? Okey, dia kata sewa RM15,600 sebulan. Bahagi kepada 3 orang ni. Jadi operasi apa bagi tu? Jadi tu. Operasi bahagi. Kemudian kalau 6 bulan. Dah dapat tu. Darablah dengan 6. Sebab dia tanya, sebab dia kata 6 bulan setiap orang dapat berapa. Darablah dengan 6. Kena kira atas orang. Okey. Jadi macam ni lah. Ya. RM15,600 itu kena bahagi dengan 3. Okey. Kena bahagi dengan 3 orang. Jadi dia dapat berapa? Kena darab dengan 6 bulan. Okey. Dapatlah jawapan. Okey. Macam mana? Okey. Tengok operasi bahagi dengan darab. Dia geng. Terus kita buat daripada depan ke belakang. Okey. Kita buat. 15. Allahu Akbar. Salah buat. Salah. Saya guna pagar kena jauh sikit. 1 5 RM15,600 bahagi 3. Okey, pagar. Okey, garis bawah ni. Ya, CP3 kalau tak tahu entahlah. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30. Tu darab 10 lah. Okey, sebelum tu darab sifar, jawapan sifar.
Okey, kita nak selesaikan. Ya. Okey, nombor 1. Nombor 1. Okey, ni satu pagar yang mula-mula. Ada satu tak ada, darab dengan sifar. Sifar. Satu sifar satu. Okey, baki naik atas. Tak salah. 15, ada 15. Di sini darab 1 2 3 4 5. Darab 5 15. Okey, 15 darab 15 sifar. Sifar tak perlu naik atas. Okey, tengok. 6. Ada 6? Ada. Darab dengan 2 6. 6 darab 6 sifar. Tak perlu naik atas. Okey, ni sifar. Darab sifar, dapat sifar. Sifar darab sifar, sifar. Okey, ada lagi nombor sifar. Darab sifar, dapat sifar, sifar darab sifar, sifar. Okey, baki sifar. Okey. So kita dapat jawapan. Jangan lupa. 5 2 sifar sifar. Astaghfirullahalazim. Minta maaf. Bukan jawapan lagi ya, RM5,200. Ialah jawapannya ni. RM5,200. Yang ni RM15,600 bahagi 3. RM5,200. Okey, sekarang ni kita baca soalan. RM5,200 darab 6. Okey. Saya buat kat bawah ni. Okey. RM5,200 darab 6 pun. Okey, selesaikan. 6 darab sifar, sifar, 6 darab sifar, sifar, 6 darab 2, 12. 6 darab 5, 30 tambah 1, 31. So, jawapannya ialah RM31,200 tiap-tiap orang dapat dalam tempoh selepas 6 untuk sewaan 6 bulan. Okey. Ni caranya. Okey. Okey. Okey, jadi kamu pause dan kamu salin. Panjang ni kamu kena pandai-pandai lah nak pause-nya. Okey, dan kemudian cikgu nak kamu buat latihan dalam buku teks muka surat 132. Satu cikgu dah tolong jawab. Nombor 2. Nombor 4. Nombor 6. Cuba kamu jawab ya. Okey, dan cikgu akan kongsikan jawapan kepada kamu. Tolonglah tandakan right atau pangkah serta buat pembetulan. Okey, kita jumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang, insya-Allah. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera.